Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muizzah binti Muhammad Yusof. Nama matrik 22213336. Integrasi ilmu merupakan perkara yang penting dalam menekankan keseimbangan antara ilmu wahyu dan ilmu akal terhadap kurikulum pendidikan Islam kini. Makna ilmu mengikut Kamus Dewan edisi keempat ialah pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat zahir, batin dan lain-lain. Makna ilmu nakli pula ialah ilmu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Serta ilmu akli ialah ilmu bersumberkan olahan akal manusia seperti falsafah, pengurusan sains fizik, kimia dan kejuruteraan. Konsep integrasi dalam ilmu pendidikan merupakan pandangan Islam adalah berpaksikan prinsip tauhid, iaitu segala bentuk ilmu berasal dan diarahkan untuk Allah yang transcendent. Manakala dari sudut pandangan barat adalah sekuler dan materialis, iaitu percaya bahawa ilmu itu tidak semestinya lahir daripada sumber agama. Akan tetapi, sebahagiannya itu lahir daripada tradisi, falsafah dan pendekatan empirikal yang hanya mementingkan uji kaji dan dapatan hasil pemerhatian serta renungan akidah akliyah semata-mata. Kejadian siang dan malam adalah fenomena alam yang telah pun dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 190 surah Al-Imran. Pertukaran malam dan siang dari sudut pandangan Islam menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan masa untuk kehidupan manusia. Siang merupakan waktu manusia mencari rezeki, manakala malam pula adalah waktu manusia berehat. Aristotle berpendapat bahawa bumi berada dalam keadaan diam. Matahari, bulan, planet-planet dan bintang-bintang bergerak dalam orbit bulat mengelilingi bumi. Dalam konteks sejarah, potensi akal manusia telah dibahas hampir seluruh pelbagai cabang ilmu. Apakah ilmu sosial, agama mahupun akal merupakan intelek yang membuatkan manusia mampu berfikir untuk mengetahui diri dan alam sekitarnya. Akal bersifatkan dinamis dan berkembang dalam melahirkan ilmu dan teknologi secara sedar dan sistematik. Bila dilihat secara fizikal, volume akal atau otak kecil manusia ni, cerebellum, adalah sebanyak 1000 sisi dan hanya manusia satu-satunya makhluk Allah yang memiliki sebanyak volume tersebut. Dan Allah menciptakan akal adalah sebagai saranan untuk berfikir tentang kebesarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Farisa binti Ahyad, nombor matrik 2221382. Okey, sambungan untuk pendahuluan surah Al-Jathiyah ayat 13 yang membawa maksud dan memudahkanlah untuk, iaitu faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan di bumi, iaitu sebagai rahmat pemberian daripadanya, iaitu Allah. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya bagi kaum yang memilikinya dengan teliti. Keterangan ayat ini adalah untuk menyatakan alam semesta ni mempunyai pencipta dan akur, manusia perlu akur dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Sebagai manusia kaji juga dalam menyampaikan isi kandungan atau fakta secara teori kepada murid secara jelas, iaitu pelaksanaan pengajaran siang dan malam dalam pendidikan Islam adalah relevan untuk pekaji menyatupadukan antara sains dan ajaran Islam di bidang Al-Quran, akidah dan akhlak. Okey, kita tengok satu-satu dari konteks bidang Al-Quran, akidah dan juga akhlak. Okey, dalam konteks bidang Al-Quran, pekaji hendaklah menguraikan tentang kejadian siang dan malam ni kepada murid dengan cara macam mana. Perlu buktikan kisah Nabi Ibrahim semasa mencari Tuhannya. Okey, bila buat macam tu, segala fakta dan penemuan dari ahli sains Islam tentang kejadian alam adalah sebenarnya untuk mengalahkan murid ni berfikir secara rasional bahawa segala yang ada di bumi itu adalah kepunyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya di bidang akidah, okey, pekaji juga perlu terapkan ilmu nakli dan akli ni kepada murid supaya mereka ni percaya
dan yakin tentang kebenaran Allah dalam mengenal hakikat kejadian alam. Okey, justru mereka ni akan kuatkan benteng kekuatan yang utama dalam jiwa seorang Muslim, supaya tidak mudah terpesong dan tak mudah percaya akan teori-teori barat semata-mata. Okey, bila ada percaya di sini, dia secara tak langsung boleh memberi maksud mereka ni beriman dalam membahagikan masa untuk beribadat dan mencari rezeki yang halal yang berlandaskan dengan syarak. Yang terakhir di bidang akhlak, okey, pekaji mestilah menggalakkan murid untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya itu dengan cara menghubungkaitkan dalam kehidupan mereka. Okey, contohnya ingatkan mereka supaya mematuhi segala perintah Allah, dan mereka perlu berdisiplin dalam membentuk kepribadian Muslim sejati. Okay. Selain itu, pekaji juga perlu terapkan nilai-nilai murni, supaya apa? Supaya murid ini dapat ilmu tu yang seimbang, agar ilmu yang diperolehi itu seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okay. Dan sangat-sangatlah bersesuaian dengan tujuan pendidikan Islam, iaitu manusia hidup ialah untuk membentuk hamba Allah Subhanahu Taala yang bertakwa dan dapat mencapai kejayaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, bagi kaedah kajian, kajian yang digunakan oleh pengkaji ialah kajian berbentuk kualitatif di mana bertepatan dengan pandangan Yin pada tahun 1994. Kualitatif dipilih bagi membolehkan pengkaji mengenal pasti situasi sebenar seperti aktiviti yang berlaku, dilihat dan dialami dalam suasana yang sebenar dalam persekitaran kawasan kajian. Manakala kaedah kutipan data yang digunakan oleh pengkaji mempunyai 3 kaedah, iaitu yang pertama, kaedah pemerhatian. Pengkaji bertindak sebagai pemerhati dalam menilai murid semasa mengaplikasikan perkara mahmudah serta menghubungkaitkan kejadian siang dan malam dengan sirah Nabi dan sains barat. Seterusnya, pengkaji juga menggunakan kaedah temu bual bagi mendapatkan kutipan data secara bersemuka. Dalam hal ini, pengkaji telah menerangkan tujuan kajian kepada peserta dan memberikan soalan serta membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan tajuk kejadian siang dan malam. Seperti yang kita tahu, kajian kualitatif memerlukan jumlah peserta berskala kecil, maka untuk memahami fenomena yang dikaji, peserta kajian mestilah bersesuaian dalam kajian yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, kutipan data yang digunakan ialah analisis dokumen, di mana pengkaji memberikan senarai semak perkara mahmudah dan mazmumah yang perlu dilaksanakan oleh peserta. Begitu juga dengan soalan kuis berkaitan kejadian siang dan malam serta kisah Nabi Ibrahim. Baik, nama saya Muhammad Bukhari bin Muhammad Rizal, nombor matrik 2221375. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan cabaran dalam pengajaran siang dan malam. Okey, baik, terdapat 3 jenis cabaran yang wujud. Okey, yang pertama, cabaran integrasi ilmu nakli dan akli dalam pengajaran siang dan malam. Di dalam Quran, Allah Ta'ala telah menyebut bahawasanya kejadian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan disebabkan kejadian siang dan malam, kita dapat tahu bagaimana hitungan bulan dan hari dan tahun dalam kalender. Dan kejadian siang juga dilaksanakan atau dicipta oleh Allah Ta'ala supaya manusia seperti kita dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya. Baik, itu adalah dari segi dalil nakli. Manakala dari segi dalil akli pula adalah kejadian siang dan malam terjadi disebabkan bumi berputar di atas paksinya untuk mengelilingi matahari. Putaran bumi ini menyebabkan sebahagian bumi terdedah kepada cahaya matahari.
Ini menyebabkan berlakunya kejadian waktu siang. Kejadian malam pula berlaku kerana sebahagian lagi bumi terlindung daripada cahaya matahari. Okey, baik. Jadi cabaran yang wujud di sini adalah cabaran untuk mengaitkan dua dalil akli dan nakli ini. Ini satu cabaran yang besar lah untuk para guru mengaitkan dua dalil ini dan menerangkan kepada pelajar. Jadi oleh itu para guru mestilah menguasai ilmu pengajaran berkaitan peredaran waktu siang dan malam daripada dua pandangan, iaitu pandangan daripada sudut Islam yang menggunakan dalil nakli dan juga pandangan daripada sudut sains yang kebanyakannya dipelopor oleh ahli falsafah barat. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cabaran integrasi ilmu nakli dalam pengajaran siang dan malam. Baik. Salah satu cabaran pengajaran untuk mengajar adalah untuk memberi kefahaman kepada pelajar berkaitan topik siang dan malam. Contohnya, majoriti pelajar hanya berfikir kejadian siang dan malam dalam aspek akidah saja, akan tetapi sebenarnya kejadian siang dan malam boleh dipelajari daripada sudut syariah atau fiqh juga, seperti penentuan waktu solat fardu dan penetapan waktu berbuka dalam bulan Ramadan. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cabaran integrasi ilmu dan amal dalam pengajaran siang dan malam. Baik. Integrasi ilmu dan amal dalam pengajaran siang dan malam seperti yang kita ketahui, waktu siang digunakan untuk bekerja. Oleh itu, guru perlu menerangkan kepada pelajar bahawasanya waktu siang adalah waktu untuk mereka belajar bersungguh-sungguh, kerana itu adalah kerja hakiki mereka sebagai seorang murid, seorang pelajar. Manakala pada waktu malam, mereka perlu mengulang kaji dan berehat dan beribadah dengan sebanyaknya. Baik, antara cabarannya ialah adakah murid-murid ini mampu beramal dengan sebaik mungkin. Waktu siang mereka belajar sungguh-sungguh, waktu malam mereka mengulang kaji pelajaran dan berehat. Hal ini demikian kerana pada zaman sekarang ini murid-murid dan pelajar-pelajar kebanyakannya terdedah kepada gadget dan bermain game. Itulah cabaran pada guru untuk menasihati mereka supaya meninggalkan perkara-perkara yang lara dan maksiat agar wujudnya integrasi ilmu dan amal, bukan hanya sekadar pada ilmu sahaja, tetapi ilmu disekalikan dengan amal, kerana ilmu tanpa amal umpama pokok yang tanpa buah, yang tiada hasil. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Adila binti Ilyas, nombor matrik 2221296. InsyaAllah pada ini saya akan membentangkan tentang bagaimana untuk menghubung kait di antara ilmu nakli dan akli dan juga membuat perkaitan siang dan malam, iaitu ilmu sains dan juga kewajipan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, antara objektif integrasi ilmu nakli dan akli ini ialah untuk pertama sekali untuk melihat bukti kewujudan dan keagungan melalui makhluk ciptaan Allah. Yang kedua adalah untuk menghadapi idea pemisah ilmu dan sekurasi. Dan yang ketiga adalah untuk mengembalikan kegemilangan ilmuwan tamadun Islam. Okey, baiklah. Seramai 18 orang murid tingkatan 1 dari SMK Bandar Seri Damansara 2 yang terlibat dalam kajian ini. Secara keseluruhannya, peserta kajian kurang faham bagaimana untuk mengaitkan ilmu nakli dan akli dan membuat perkaitan antara kejadian siang dan malam dan juga kewajipan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, pekaji menerangkan secara terperinci bagaimana untuk mengaitkan kejadian siang dan malam dan juga kewajipan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut surah Az-Zariyat, iaitu dalam surah Az-Zariyat sendiri, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan maksudnya adalah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Okey, jadi pengkaji meminta peserta kajian untuk membacakan surah Al-Fatihah dan memberitahu maksud daripada surah Al-Fatihah tersebut. Secara keseluruhannya, murid tahu maksud surah Al-Fatihah tetapi tidak memahaminya.
Jadi apa yang pengkaji lakukan ialah pengkaji menerangkan secara jelas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kerana apa? Kerana surah Al-Fatihahnya ialah surah yang wajib dibaca di dalam 5 waktu solat. Jadi bila mana peserta kajian dapat untuk memahami dengan cara yang lebih jelas, maka mereka akan merasakan halawatul iman ataupun kemanisan iman apabila mereka menunaikan solat. Kerana apa? Pada masa sekarang ini, gejala-gejala sosial yang timbul adalah melibatkan remaja adalah puncanya adalah mereka tidak menunaikan solat. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kepada guru-guru ataupun pengkaji semua untuk menekankan ataupun menerapkan setiap ilmu di dalam dunia ini dia akan melibatkan dengan ilmu nakli. Dia tidak akan berpisah. Jadi alhamdulillah secara keseluruhannya apabila telah dibuat aktiviti dan juga penerangan yang jelas daripada pengkaji, para peserta kajian dapat menerangkan semula dengan baik dan jelas, dan mereka faham untuk mengaitkan antara kejadian siang dan malam dan juga kewajipan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita sebagai guru dan juga pengkaji, kita perlu mengaitkan setiap apa yang diajar dalam kelas dan kita tidak boleh pisahkan antara ilmu nakli dan juga akli supaya murid ini dapat mengamalkannya di dalam kehidupan seharian. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syahmiauni binti Azman, nombor matrik 2221412. Hari ini saya akan membentangkan tentang integrasi ilmu nakli dan akli melalui sirah. Yang pertama sekali, hasil dapatan kajian mendapati bahawa pengkaji telah membuat kajian kepada murid tingkatan 1 SMK Datuk Muhammad Said tentang kefahaman murid terhadap kejadian siang dan malam. Kemudian pengkaji juga membuat hubung kait dengan sirah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhannya. Ini berkaitan dengan sirah lah. Pengkaji telah meminta murid 1 Diamond untuk menjawab kuis berkaitan dengan kejadian siang dan malam dan juga berkaitan dengan sirah kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Daripada survey tersebut, 5 orang daripada 10 orang murid telah mendapat markah yang tertinggi, iaitu menunjukkan murid ini fahamlah tentang fenomena kejadian siang dan malam melalui sains ni dan juga sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian daripada 5 orang murid ini, 5 orang lagi mendapat markah rendah, iaitu mendapat markah 2, 3 dan 1 dan 4. Dan markah-markah ini akan dikutip dan dianalisis oleh pengkaji. Hal ini menunjukkan bahawa separuh daripada pelajar ini, iaitu 5 orang daripada 10 orang yang menguasai tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga kejadian siang dan malam melalui sains, dan lagi 5 orang lagi tu, separuh daripada pelajar tersebut tidak menguasai kejadian siang dan malam melalui sains dan juga kisah Nabi Ibrahim yang mencari tuannya. Oleh itu, perlulah para pendidik untuk menerapkan lebih banyak sirah kepada anak murid ini, dan kerana sirah ini semakin lama semakin dilupakan oleh murid-murid ini jika tidak diberikan pendedahan tentang sirah. Dan seterusnya, cara untuk memberi pendedahan tentang sirah juga perlulah mempunyai kaedah teknik-teknik yang menarik minat mereka supaya mereka dapat lebih mudah menghafal dan juga lebih mudah mendapat pengetahuan dalam bidang sirah ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Tan Muji, nombor matrik 2221413. Hari ini saya akan membentangkan tentang integrasi ilmu akli dan nakli melalui sirah. Ilmu integrasi ilmu akli dan nakli ini dapat dihubungkaitkan dengan kejadian siang dan malam menerusi sirah.
Jadi pekaji telah melakukan satu kajian terhadap murid tingkatan 1 di SMK Semenanjaya 2. Pekaji telah membina satu senarai semak ataupun jadual yang mempunyai 20 perkara sifat mahmudah dan mazmumah yang perlu dilakukan ataupun yang murid lakukan pada waktu siang dan malam selama 3 hari berturut-turut. Jadi daripada jadual tersebut, pekaji dapat perhatikan bahawa murid ini banyak melakukan perkara-perkara mazmumah daripada mahmudah. Sebagai contoh, sewaktu cuti persekolahan, seramai 20 orang murid melakukan perkara mahmudah seperti membantu ibu bapa, mengemas rumah dan sebagainya. Namun terdapat 10 orang murid ini banyak menghabiskan cuti persekolahan mereka dengan perkara-perkara mazmumah seperti bermain permainan video dan melayari internet. Jadi daripada jadual itu juga pekaji mendapati bahawa murid ini banyak menghabiskan masa dengan perkara-perkara tidak berfaedah seperti melepak, bermain melayari internet dan bermain permainan video. Pekaji juga mendapati bahawa murid ini ramai dalam kalangan mereka meninggalkan solat fardu 5 waktu dan hanya beberapa orang yang menunaikan solat fardu. Jadi daripada jadual tersebut kita dapati bahawa murid ini kurang kesedaran tentang perkara-perkara mahmudah yang mereka perlu lakukan dalam kehidupan mereka. Jadi pekaji telah menerangkan bahawa kejadian siang dan malam ini diciptakan oleh Allah supaya manusia beribadat kepadanya. Jadi pada waktu siang pekaji menerangkan bahawa manusia ini perlu melakukan kerja ataupun tanggungjawab sebagai seorang manusia seperti beribadah, pergi sekolah, bekerja dan sebagainya. Manakala malam pula manusia perlu berehat dan melakukan ibadah seperti solat, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Oleh itu kita dapat perhatikan bahawa murid ini kurang perhatian atau mengambil berat tentang perkara ini. Oleh itu sebagai seorang guru ataupun pendidik, pengaji perlu memberikan penekanan ataupun perlu berusaha untuk membantu mereka dalam melaksanakan perkara-perkara mahmudah dalam kehidupan seharian mereka. Jadi murid ini perlu dibimbing oleh guru, terutamanya guru pendidikan Islam, supaya mereka tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang kemungkaran, supaya mereka menjadi anak murid ataupun pelajar yang soleh dan solehah. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Nama saya adalah Nurul Husna binti Abdul Halim dan nombor matrik saya adalah 2221398. Akhir sekali adalah kesimpulan. Secara keseluruhannya, hasil daripada kajian yang menggunakan kaedah kualitatif ini dapat disimpulkan bahawa mengenal dan mendekati Allah adalah matlamat utama dalam sesuatu pemikiran. Sesuatu pemikiran yang tidak dikaitkan dengan Allah akan dianggap sebagai tidak mencapai kebenaran yang hakiki. Oleh itu, ilmu akidah, fiqh dan akhlak menjadi ilmu yang sepatutnya mendasari setiap ilmu yang lain. Ilmu-ilmu seperti sains, geografi, bahasa dan sejarah perlu difikirkan dalam ruang lingkup mengenal Allah melalui ilmu akidah, fiqh dan akhlak. Selain daripada itu, setiap pendidikan perlulah ada penambahbaikan dan beberapa cadangan bagi memastikan penerapan ilmu akli dan nakli untuk murid percaya dan yakin tentang kebenaran Allah dalam mengenal hakikat kejadian alam. Jadi, pengkaji mencadangkan guru mestilah mempunyai kesediaan dan pengetahuan yang lebih luas untuk mengintegrasikan ilmu dan amalan yang perlu diberikan perhatian oleh setiap individu Muslim. Secara ilmiahnya, ilmu sains berkaitan falsafah kejadian siang dan malam adalah selari dengan penyataan dari Al-Quran. Dengan kurniaan akal, manusia perlu menghargai dan bersyukur tentang perihal kelahiran serta fitrah asal-usul kejadian.
Sebagai pelajar, kita haruslah buka mata hati dan minda berkaitan perkongsian mengenai ilmu fitrah kejadian siang dan malam. Para pelajar perlu mempunyai pengetahuan yang baik khususnya dalam hal amalan-amalan Islam dalam penguasaan bidang ini. Perkara ini secara tidak langsung diperkukuhkan lagi melalui program-program yang disusun khas untuk tujuan ini. Kaedah pendidikan rohani perlu dikaji dengan lebih terperinci lagi dan diberi penekanan agar ianya seiring dengan kecemerlangan akademik. Sekian, terima kasih.